rakan-rakan media elektronik dan cetak yang hadir pada majlis pada pagi ini, penyerahan kenderaan-kenderaan motosikal, kenderaan Hilux 4x4 untuk kegunaan semua jabatan-jabatan dan daerah yang dibekalkan oleh kerajaan Malaysia kepada PDRM di seluruh negara. Dan kita telah memperolehi lebih kurang 40 buah unit termasuk motor berkuasa tinggi yang dihaskan kepada trafik kontijen Pahang. Bagi pihak kami akan menggunakan aset-aset kerajaan yang dibekalkan dengan sebaik mungkin bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan orang ramai di negeri Pahang agar keamanan dan kesejahteraan kehidupan mereka seharian akan tetap terpelihara dengan adanya aset-aset yang canggih dan berwibawa ini. Dan bagi pihak kami, ingin kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pucuk pimpinan dan kerajaan Malaysia yang telah memberi aset-aset ini kepada pihak Polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang. Ada yang tanya pasal aset ni? Aset-aset ni adalah untuk menggantikan aset-aset yang telah lama yang ada di Kontijen Pahang, seperti contohnya motor-motor berkuasa tinggi yang baru yang mungkin dapat menggantikan motor-motor lama yang kurang efektif dari segi penugasan seharian. InsyaAllah dengan adanya latihan-latihan yang telah diberikan oleh pihak berkenaan latihan di peringkat Bukit Aman, dia akan memberi kebaikan terbaik kepada pasukan dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Okey. Nak tanya pasal aset? Okey, lain-lain soalan. Okey, hari ini 17 hari bulan 3 2021 genap setahun Polis Diraja Malaysia diberi tugas utama sebagai unit mengetuai pasukan pemantau bagi mengekang COVID-19 dari merebak di kalangan masyarakat. Setahun ini pada kami telah berjalankan tanggungjawab dan amanah dengan sebaik mungkin, dan ini dapat dibuktikan dengan mengekangnya merebaknya dan penyakit-penyakit ini di kalangan masyarakat di negeri Pahang. Untuk makluman, negeri Pahang antara negeri yang boleh dikatakan amat sikit dia punya jangkitannya dan amat berkesan dalam segi sudut menjaga wabak ini daripada merebak. Dalam setahun yang telah berlalu hingga hari ini, jumlah tangkapan PKP bagi tempoh setahun 18/3/2020 hingga ke semalam 2400 hours, ramai 1410 tangkapan yang telah dibuat untuk dituduh di mahkamah, dan kompan yang dikeluarkan pun banyak, dan keseluruhan pertuduhan di mahkamah adalah 605 orang dalam tempoh setahun. Tadi tangkapan tadi berjumlah 1410 termasuk kompaun yang dikenakan, tetapi ada juga yang mereka nak dituduh di mahkamah berjumlah 605 orang. Dan untuk makluman, Sekatan Jalan Raya masih kita teruskan. Khasnya Sekatan Jalan Raya melibatkan interstate yang berada di Rompin, di Bera, di Bentong, di Kuantan dan di Cameron Highland bagi mengekang kemasukan merentas negeri yang daripada masuk ke negeri Pahang. Ini dijalankan 24 jam dan sehingga sekarang ada 12 Sekatan Jalan Raya melibatkan keanggotaan yang bertugas sebanyak 243 orang anggota dan pasukan sahabat seperti ATM dan Rela. Dan pihak kami yang mengetuai tim-tim pemantau ini amat berterima kasih kepada pasukan sahabat seperti ATM dan Rela yang tidak putus-putus memberi kerjasama yang baik dalam penugasan seharian bersama.
Dan untuk makluman, dalam tempoh 24 jam je semalam, kita telah menangkap 5 orang dan memberi 5 kompaun kepada mereka-mereka yang melanggar SOP COVID-19 di seluruh negeri Pahang. Dan premis-premis yang juga kita keluarkan kompaun sebanyak 3 premis yang dikeluarkan, dan ini kompaun ini akan memenuhi kompaun kadar baru RM10,000 dalam kompaun yang kena dibayar oleh pihak yang salah dalam melanggari SOP COVID-19. Okey. Datuk Seri, yang tiga premis tu juga 10K ke 50K? Ya, 10K. Kita bagi kepada dia punya tuan punya premis individu atas individu. Jadi sampai sekarang sudah berapa telah dikeluarkan? Jumlah macam setahun yang tadi saya beritahu tadi lah. Tak, yang 10K. Ini kita start 11 nanti ada pihak JPJKK akan dapat maklumat. You boleh rujuk pada JPJKK yang kompaun yang 10,000 tu yang kita kuat kuasakan dalam bulan ini juga. Saya ingat satu. Okay? Jadi yang semua ni ialah dikeluarkan oleh Polis. PDRM. Ya, PDRM. Dan ingin kita nasihatkan, kalau boleh tuan-tuan tulis memberi nasihat yang jelas kepada masyarakat di luar agar mereka mematuhi kaedah-kaedah SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN. Jangan kita terpengaruh dengan dakwah orang di luar, yang mana kami rasa dakwah itu seperti boleh membantu mereka-mereka yang kena kompaun. Yang paling bagus sekali, kita jaga jangan sesekali ada pemikiran untuk melanggar SOP yang telah ditetapkan. Jangan pula kita fikir kita langgar, ada nanti pihak-pihak tertentu akan membantu dalam mengurangkan kompaun ke, atau membatalkan kompaun. Itu akan menyusahkan masyarakat atau orang perseorangan yang telah menerima kompaun. Yang paling bagus kalau kita tidak menyalahkan atau melanggari SOP, insya-Allah kita tak perlu takut. Yang penting kita jaga apa yang pihak MKN telah keluarkan SOP, patuhilah. Bukan kerana apa, untuk menjaga agar wabak ini tidak merebak di kalangan masyarakat. Datuk Seri, yang 8 ni yang saman kompaun ni, apa kesalahan yang mereka lakukan? Yalah, kesalahan antaranya mereka tidak mendaftar dengan MySejahtera. Apabila kita tengok daripada history MySejahtera, dalam bila mereka masuk dalam satu premis, pihak-pihak polis akan random minta handphone mereka untuk diperiksa, untuk melihat ada tak mereka masuk satu-satu premis itu mereka telah mendaftar. Itu satu, senang. Kebanyakan itu. Kedua, mereka tidak memakai pelitup muka, lupa. Alasan mereka lupa, tapi ini bukan alasan. Ketiga, mereka tidak menjaga jarak sosial dalam satu-satu premis. Mereka duduk berkumpul dan macam mereka kadang-kadang kita telah memberi amaran. Kita bukan pergi saja, terus pergi tu tak taman. Kita akan nasihatkan dulu, minta pengusaha-pengusaha satu premis nasihatkan mereka menjarakkan, tapi mereka tidak, orang cakap, tidak mematuhi. Jadi pihak polis terpaksa mengambil tindakan. Pihak polis tak kejam, kita akan menasihatkan dulu bagaimana cara untuk mereka mematuhinya. Sekarang rentas daerah dah digunakan dan kawasan-kawasan pelancongan kembali menjadi tumpuan, kan? Macam mana mungkin pihak polis akan meningkatkan pemantauan di kawasan? Ya, kita masih menunggu kaedah SOP yang akan dikeluarkan oleh Tourism Negeri. Bagaimana kaedah-kaedah rentas daerah untuk meningkatkan aktiviti pelancongan. Contoh yang kita tahu, yang secara basicnya, pelancong-pelancong ni dijangka datang secara grup yang diusahakan oleh agensi-agensi. Mereka yang saya tahu akan cuba menggunakan satu buah kenderaan seperti bas
diambil daripada tempat pengumpulan pergi terus kata contoh ke Cameron Highland tidak menggunakan kereta dia akan terus dalam satu kumpulan dan akan dikawal oleh agensi pelancongan tersebut dekat mana dia orang duduk, daripada mana dia orang datang, dan jika ada gejala-gejala pihak agensi ini akan memaklum kepada pihak berwajib yang menjaga pemantauan. Itu yang saya tahu secara basic, tapi dia punya detail dia akan dikeluarkan oleh tourism dan MKN pusat. Tapi pihak polis sendiri akan tingkatkan pemantauan di kawasan. Ya, sudah tentu. Sudah tentu tempat-tempat yang merupakan tumpuan pelancong seperti di Cameron Highland, di Genting, di Fraser Hill, di Taman Negara, Kuantan akan dipertingkatkan. Cuma yang terkini kita tidak membenarkan masuk dan keluar di Pulau Tioman yang baru semalam di PKPD diperketatkan, itu tidak dibenarkan sehingga 29 hari bulan Mac. Di Pulau Tioman ada pelancong yang terkandas ke atau Ada. mereka keluar? Ada dan ada pelancong-pelancong tempatan. Kebanyakannya yang ada di Tioman yang akan diuruskan oleh pejabat daerah dan kerajaan negeri bagi membawa mereka keluar, dan jika mereka bergejala mereka akan dibawa terus ke pusat kuarantin atau hospital. Dr. Sri, berkenaan PKPD di Tioman, tempoh hari pegawai daerah ada mengatakan kompon maksimum 10,000 kepada 7 individu yang dikesan. Setakat ini perkembangan kes hasil siasatan berapa? Itu memang kalau kita dapati mereka telah melanggar SOP COVID ini yang ke-77 ni akan dikeluarkan compound. Buat masa ni kita masih mengesan mereka sebab mereka tiada lagi di Tioman. Okey. Masih nilai yang 7? Ya, kalau kita jumpa dia ya. Sebab disiasat dan dilihat daripada mereka ini kemungkinan menularnya wabak ini di Tioman, dan terpaksa kerajaan mengisytiharkan PKPD, dan ini menyebabkan semua aktiviti masyarakat khasnya terpaksa diberhentikan sementara waktu, dan ini mengganggu aktiviti seharian masyarakat dan ekonomi mereka. Jadi 7 ni dah dikeluarkan kompon 10,000? Belum, kita tengah mengesan mereka sebab mereka telah keluar daripada Tioman. Ada cara kita kesan. Yang ni pelancong ke? Yang 7 orang? Bukan, dia orang perseorangan dan satu kumpulan NGO yang pergi ke Tioman. Untuk misi bantuan ada something? Ada aktiviti mereka. Aktiviti NGO. Ya. Okey. Perkembangan vaksin ada bagi pihak polis. Ada yang Perkembangan ada tak ada. siapa saya yang Tak ada. Bagi pihak anggota dan pegawai seluruh negeri Pahang, kami mempunyai antara 5,500 hingga 6,000 orang keanggotaan. InsyaAllah kebanyakan mereka menerima, bersetuju untuk menerima vaksin ini, melainkan ada lebih kurang 2% lah yang ada alasan yang kukuh, yang segi sudut kesihatan yang mereka tidak boleh dicadangkan, dinasihatkan oleh kesihatan atau doktor untuk mereka tidak menerima sementara waktu vaksin ini. Contoh seperti anggota-anggota yang mengandung dan anggota-anggota yang ada sakit yang telah mendapat pengesahan daripada doktor-doktor. Satu lagi saya ingin minta tuan-tuan tulis tentang keberanian OCS Bukit Tinggi yang tular video mereka dan dibantu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Adun di Bera. Dalam perjalanan di Karak ni, dia ada satu cerita tentang seorang remaja yang cuba terjun, dan video ini telah tular di merata tempat dan keberanian OCS Bukit Tinggi menyelamatkan remaja ini daripada mengambil tindakan sendiri, dan akhirnya remaja ini dapat diselamatkan dan dibantu oleh YB Nurul menenangkan keadaan. Dan ini merupakan satu peristiwa yang amat membanggakan kita
kerana dia telah menyelamatkan satu nyawa remaja daripada mengambil tindakan sendiri, ya. Jadi ingin kita nasihatkan di luar sana, remaja-remaja yang mempunyai tekanan perasaan, sila rujuk kepada pakar-pakar tertentu, sila rujuk kepada mereka-mereka yang boleh menenangkan pemikiran mereka agar mereka dapat diselamatkan daripada kemurungan ini. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey.